Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar pelajar-pelajar ni? Ya, pelajar-pelajar tutan 2I ya, 2I kelas saya. Apa khabar? Harap-harapnya semuanya dalam keadaan sihat, ya, gembira, ceria, ya. Walaupun mungkin terkurung dalam rumah, tapi tak mengapa, ya. Kita akan teruskan dengan tajuk kita hari ini, iaitu pengurusan stres dan konflik ya. Tajuk bab yang 30 untuk untuk peers ataupun bahagian kesihatan ya, pengurusan mental dan emosi ya. 30 pengurusan mental emosi. Okey, pengurusan stres dan juga konflik ya. Baik, semua orang tahu stres dan konflik ni boleh merosakkan diri sendiri lah dan kalau tidak ditangani dengan baik kita akan mengalami reaksi tubuh yang negatif dan juga dari segi psikologi, dari segi emosi juga akan mengganggu kita ya. Pertama sekali kita tengok tentang stres ya. Stres, apa dia dikatakan stres ya? Ini saya ambil daripada Pusat Kesihatan UTM kata dia stres ialah tekanan ataupun keadaan seorang mengalami ketidakstabilan sama ada fizikal ataupun mental ya. Okey, dan juga dia juga boleh berkaitan dengan cara hidup kita ya. Okey, Dr. Hans Ala ni kalau bercakap dari segi teori lah ya, pengasas teori stres ataupun pengurusan telah berdasarkan sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh satu beban yang menimpa ya. Beban ini boleh wujud dalam bentuk ancaman, cabaran ataupun apa-apa perubahan dalam hidup seorang memerlukan pengubahsuaian. Ini dari segi kajian ataupun saintifik ni kajian lah ya. Tapi nak ceritanya ada dua jenis stres, iaitu satu dipanggil eustress, satu lagi ialah distress ya. Ini yang lebih mendalam lagi lah ya. Eustress ialah stres yang berguna ya. Distress ialah stres yang negatif ya, yang tak berguna lah ya. Jadi sebenarnya dalam hidup ni kita juga perlukan stres ya. Okey, kalau tak ada stres, kita punya prestasi ataupun kita punya kemauan untuk ke depan tu kurang sikit lah ya. Kalau ada stres, barulah kita, contoh saya merawat, ibu bapa merawat, barulah buat jalan, nak buat kerja rumah dan sebagainya ya. Nak tolong mak masak, kalau tak dimarah mungkin tak tolong mak masak. Itu dipanggil stres eustress ataupun stres yang berguna ya. Okey, ini dia eustress, rangsangan untuk kejayaan. Distress pun ialah tekanan. Ini jadi bahasa yang mudah. Eustress adalah rangsangan ya, dia merangsang kita ya. Sementara distress ialah tekanan ya. Ada punya kesannya kejayaan dan juga kemurungan. Okay. Baik, apa yang berlaku dalam tubuh kita kalau kita mengalami stres ya? Bila kita stres, badan kita akan mengeluarkan hormon yang dipanggil adrenalin ya. Adrenalin dalam saluran darah kita ya. Hormon ini akan menyebabkan beberapa perubahan dalam tubuh kita ya. Ada dua satu dipanggil fight atau satu lagi dipanggil flight Itu dia. Kalau kita mengalami stres ya. Flight ni maksud kita lawan balik, ataupun flight ni kita cabut lari lah. Itu dia Contoh kita kena janjing ya. Pada masa tu kita boleh dua kita nak lawan anjing tu ke ataupun nak cabut ya. Itu hormon kita dah badan kita dah standby dah hormon kita dah standby ya. Ini dipanggil adrenalin ya. Okey, apa yang berlaku masa hormon adrenalin untuk untuk reaksi flight tadi. Okey, jadi kita tengok perubahan-perubahan kita stres saya dah sebutkan tadi ya. Jantung, paru-paru apa berlaku pada lemak ya.
Okay, pernafasan kita tengok. Semua akan berlaku perubahan ketika kita stres. Ini dia. Ini contoh level of stress. Buat level of stress dengan performance. Ada stress. Bila ada stress, kita jadi performance akan naik. Nampak? Naik. Mula ini dipanggil count. Count ni biasa-biasa sajalah. Kita di daerah sini lah. Bila you stress, kita dalam peaking. Lekuk yang paling tinggi kita punya performance. Performance kita yang tinggi. Bila terlebih stress, dipanggil distress, jadi performance kita akan menurun. Dipanggil jadi letih, keletihan, burn out. Burn out ini tingkat distress lah. Sementara di eustress, kawasan eustress, kita jadi fokus, kita jadi energetik, kita jadi lebih cabar diri kita. Okay. Dia cakap di stres yang biasa-biasa, kita akan jadi excited. Kalau rendah sangat, kita jadi boring. Bored. Kita boring. Kalau tak ada stres langsung, kita akan jadi boring lah. Ini dia tingkat stres dan juga performance. Baik, apa yang berlaku kita stres? Gejala-gejala pada fizikal kita akan rasa keletihan, pening kepala, susah nak tidur, sakit-sakit badan. Terutama di kawasan bahu dan juga belakang. Degupan jantung juga jadi kuat, sakit dada, meloya, getah badan, sejuk tangan dan berpeluh. Ini berlaku kepada fizikal kita. Gejala-gejala stres. Ataupun tanda-tanda stres. Dari segi mental, kita hilang tumpuan. Mudah lupa, susah untuk membuat keputusan, tidak boleh berfikir, celaru pemikiran dan tidak boleh jaga. Orang buat lawak pun buat bodoh je Dia sendiri pun tak boleh buat lawak, orang buat lawak pun dia buat bodohan ini. Tengok kawan-kawan awak, kalau ada macam ni, mungkin dia stres tu. Okay. Dari segi emosi, dia akan sentiasa risau, sentiasa bimbang. Sugul ni apa? Sugul ni sedih lah. Sentiasa sedih, muram, durja, tu dia sugul. Marah. Apa menang-menang, tengok pun tak boleh. Apa menang-menang kata dia. Mudah kecewa. Sentiasa takut, sensitif. Mudah hilang sabar dan juga panas marah. Dan dari segi emosi, orang-orang yang mengalami stres, ini gejala-gejala dia. Dari segi perangai pula, perangai dia sentiasa keluh kesah. Lahir tabiat seperti menggigit kuku, menggedik-gedik kaki, makan yang berlebihan, merokok, minum arak, tak pernah minum arak, minum arak, tak pernah merokok, dia merokok, menjerit-jerit, maki hamun, bahasa mulut kasar, mengungkit-ungkit dan menyalahkan orang lain. Ini semua tanda-tanda ataupun gejala-gejala kita sebenarnya mengalami stres. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang tak perasan, tapi gejala-gejala ini kita boleh faham yang seseorang itu sebenarnya mengalami stres. Baik, apa berlaku jika kita stres pada kesihatan kita? Ini dari segi saintifik je lah. Saintifik awak baca sikit, tengok sendiri lah. Ini saya tak boleh terang lah, ini sangat saintifik. Semua sekali akan mengalami masalah kesihatan. Dari segi kepala kita mungkin pening, kulit kita ada selesa, kita punya muscle dan juga sendi akan problem, jantung akan problem, perut kita juga, pankreas pankreas kita ni akan menghasilkan diabetik, sebab dia akan mengurangkan, saya sebut tadi, mengurangkan pengeluaran insulin. Tubuh badan kita perlukan insulin. Tapi kalau bila stres lalu, insulin yang dihasilkan oleh pankreas makin berkurang. Kurang. Akhirnya seorang itu akan mengalami diabetes. Diabetes ini kencing manis lah, iaitu fungsi insulin ialah untuk mengurai atau mencernakan gula dalam darah kita supaya keluar daripada
darah untuk jadi tenaga lah ya. Ni dari segi apa ni, pencernaan, sistem pencernaan kita juga akan terganggu. Reproductive system kita, okey, kita punya sperm production, macam-macam lah, mungkin susah dapat anak ke dan sebagainya lah. Jadi sebab itu kalau orang yang dah kahwin anak-anak mungkin dia mengalami stres menyebabkan sistem reproductive system ni terganggu lah. Okey, dia tak perasan okey. Dari segi penghasilan kolesterol juga meningkat. Ini lebih saintifik, saya tak nak sentuh ni lah. Okey. Baik. Daripada gambar rajah tadi yang diberikan tadi, ni dia punya dia punya detailnya sakit jantung, angin ahma sebenarnya stres boleh juga menyebabkan lama kelamaan menambahkan lemak asid dalam darah kita, dan ini akan bertukar menjadi lemak asli dan kolesterol yang menutupi saluran pembuluh darah. Ni saluran pembuluh darah yang tersumbat ini boleh menyebabkan pertama sekali akan darah tinggi lah, darah tinggi, blood pressure, high blood pressure. Lama kelamaan kemungkinan boleh jadi stroke, kemungkinan boleh jadi sakit jantung kalau kolesterol tadi ataupun lemak tadi berkumpul di saluran di jantung. Insomnia ataupun susah tidur. Insomnia ialah susah tidur. Stres juga boleh menyebabkan seorang tu tak boleh tidur. Tidur malam pusing sana pusing sini, tak boleh tidur. Ini kajian di Amerika saja, jumlah mereka yang sedang oleh masalah ini hampir 36 hingga 62 juta orang. Bukan sikit berjuta-juta orang sebenarnya mengalami masalah insomnia, susah nak tidur. Satu malam mungkin 2-3 jam je dia boleh tidur. Kalau kau ingat Michael Jackson sebab apa dia meninggal? Dia tiap-tiap malam dia terpaksa ambil ubat tidur supaya dia boleh tidur. Kalau tak, dia tak boleh tidur. Mungkin hari yang kejadian tu dia overdose, terlebih dos dan dia meninggal. Okey. Kuncinya ialah insomnia, susah tidur. Kencing manis. Kencing manis saya dah cakap tadi. Sebab apa? Kesugulan dan terkena hasil dari stres akan menambahkan kadar gula dalam darah. Tadi ingat tadi pasal fight ataupun flight tadi, kita lawan ataupun kita cabut lari. Okey. Kesan sampingannya ialah gula dalam darah akan bertambah. Bila kita stres, gula dalam darah bertambah. Bila kita stres, gula dalam darah akan bertambah. Jadi lama kelamaan dia boleh menyebabkan penyakit kencing manis. Okey. Gastrik dan juga ulcer. Gastrik ni apa? Kita punya dinding-dinding perut ni mengalami masalah. Ulcer ialah luka lah ataupun macam kudis di dinding perut dalam perut kita. Orang yang stres mudah menghadapi masalah ini, gastrik dan juga ulcer. Ini dapatan daripada nama pun susah nak sebut ni, Value RE 1984. Ini demi kajian. Gastrik ulcer ada kaitan dengan stres. Kajian Baluk tahun 1984. Okey, masalah kesihatan dengan stres, infeksi ataupun jangkitan kuman. Okey. Stres akan menyebabkan bahan apa benda ni? Baca sendiri tu. Catecholamines dan epinephrine. Catecholamines seperti epinephrine dan nirodinephrine di hormon lah dalam darah. Dan bahan ini berperan melemahkan sistem pertumbuhan badan, dan ini sekaligus akan menyebabkan kuman-kuman untuk menyerang dan menyebabkan penyakit-penyakit. Ini kajian siapa? Hannah Conker tahun 1994. Jadi boleh menyebabkan infeksi dan juga jangkitan kuman kalau kita mengalami stres. Okey, masalah lain seperti asma. Asma. Okey. Baik, bagaimana kita nak uruskan stres ni? Pertama sekali kita
boleh ambil ubat. Kita sebenarnya boleh jumpa doktor, doktor psikiatris. Kalau kita mengalami stres, rasa teruk sangat, rasa memang tak terkawal, bercerita dengan kawan pun tak selesai, berjumpa kaunselor tak selesai, bercerita dengan imam pun tak selesai, kita kena jumpa doktor. Okey, baik. Sebenarnya stres ni ataupun kesan daripada stres ni, macam kita demam, macam kita demam, kita kena jumpa doktor. Itu juga dengan kalau kita mengalami simptom stres tadi, kita sebenarnya kena jumpa doktor. Doktor tahu, dia tahu akan beri ubat, dia akan beri preskripsi ubat yang betul lah untuk mengurangkan kita punya stres. Okey, baik. Selain daripada itu, kita juga boleh uruskan daripada segi pemakanan. Kita kena mengambil pemakanan yang sihat untuk menjaga sistem tekanan darah kita, paras gula kita kena jaga, dan juga gaya hidup kita lah. Senaman secara berkala, senaman secara berkala. Kalau ikutkan seminggu kita kena bersenam sekurang-kurangnya 20 minit ataupun setengah jam, satu sesi selama 3 sesi seminggu. Itu minimum lah. Itu senaman secara berkala. Kualiti tidur yang baik, cukup tidur. Jangan tidur lewat malam. Waktu tidur kita tidur, waktu bangun kita. Kualiti tidur yang baik. Okey, rehat yang cukup. Rehat sebenarnya penting. Rehat dan tidur tu rehat lah. Kalau kita tak cukup rehat, kita punya sistem badan juga akan terganggu. Okey. Pengisian rohani, ini penting. Sembahyang, puasa macam sekarang kita tengah puasa. Itu semua boleh mengurangkan ataupun mengawal kita punya stres. Okey. Baik. Sekarang kita tengok konflik. Apa ni konflik? Jadi stres, sekarang konflik. Apa yang dimaksudkan konflik? Konflik adalah ketidaksefahaman atau percekah pendapat antara individu. Kawan dia cakap A, dia cakap B. Kawan dia cakap C, dia cakap D. Jadi tak sama pendapat. Bila tak sama pendapat, itu menyebabkan konflik. Konflik ni satu yang normal, yang biasa saja. Cuma kita kena tahu bagaimana untuk menghadapinya ataupun untuk mengawalnya. Okay? Dia boleh berlaku di mana-mana situasi, tidak kira di rumah, di sekolah ataupun di kalangan masyarakat. Konflik merupakan sesuatu yang positif seperti berdebat. Ini berdebat ada yang satu yang positif. Sebaliknya sesuatu yang negatif jika timbul berlaku gaduhan. Kalau sampai bergaduh itu tak baguslah. Itu dianggap sebagai sesuatu yang jadi negatif lah. Baik, kita tengok kawan-kawan kita. Ada yang sangat suka bergaduh. Dia mengalami masalah konflik yang teruk lah. Cepat marah dan sebagainya. Macam itulah. Asalnya stres, dan kesannya atau bersambung pula dengan konflik dengan gangguan. Ni jadi dia. Kalau yang remeh-temeh pun jangan. Baik, kita sambung lagi. Dan konflik. Konflik walaupun dia bertingkah kecil, perkara yang remeh-temeh boleh menyebabkan menjadi besar. Itu masalah dia. Kita bergaduh dengan kawan, benda tu kadang pasal pen, awak gaduh dengan gelahan pasal pen, pasal pensel, pasal pemadam, pasal ejek datuk, pasal nenek. Benda tu kecil saja, tetapi bila bergaduh dia jadi besar. Okey. Ni sebabnya apa? Remaja ni dia ada ego. Remaja ni ada ego. Dia bila dia rasa air muka dia air muka dia jatuh, dia jatuhkan, mereka bertindak agresif. Itu dia. Baik, situasi konflik yang biasa di kalangan remaja, bully. Ni dia. Awak bully ni cikgu hari-hari ni menghadapi masalah ni. Bully. Yang satu selalu mengadu kena bully. Yang dua pun ada yang kena bully lagi oleh senior. Senior mungkin dan tiga. Kita bully boleh macam-macam lah. Ambil pen, ambil buku, suruh bawa beg, macam-macam. Ni bully. Ini
apa yang sering berlaku di kalangan remaja. Okey. Baik, jadi cara-cara buli ni macam-macam Ada yang melalui cemuhan, ugutan fizikal lah, balik kan kau siap. Itu ugutan Pembulian cyber ni yang sekarang berlaku berluasa ataupun banyak sekarang terjadi. Pembulian secara cyber melalui Instagram, melalui Facebook mengeluarkan kata-kata yang tak manis Okey, kalau awak tengok sekarang ni bukan saja di kalangan remaja, orang tua-tua pun sama artis-artis pun sama. Tak tahulah Jadi kalau boleh kita menjaga bahasa kita di media sosial ni, di media kita jaga bahasa bahasa kita kena gunakan bahasa-bahasa yang baik bahasa-bahasa yang positif Jangan sesekali kita keluarkan bahasa-bahasa yang tak elok sebab semua orang baca, bukan seorang dua baca, beribu-ribu orang baca Jadi kita tulis saja, beribu-ribu orang yang baca, dan orang pun boleh menilai kita lah macam mana kita. Bila kita selalu gunakan bahasa yang kasar, yang negatif orang boleh menilai kita Okey, kita sambung lagi. Gosip juga di kalangan sering berlaku di kalangan respon. Gosip dipanggil fitnah lah, ataupun menyebarkan fitnah orang menimbulkan rasa rendah diri perasaan terguris, menimbulkan kemarahan Jadi remaja kena tahulah penyebaran cerita yang tidak benar oleh orang lain boleh menimbulkan kesan yang buruk Kadang-kadang seorang mesti ada perantara untuk menyelesaikan masalah ni Awak pasti faham dengan A dengan B ada orang C pula di tengah tu untuk menyelesaikan kes ni Okey. Baik. Kurang kawalan kemarahan Ini kurang kawalan kemarahan Seseorang remaja tak boleh ataupun susah nak mengawal rasa marah dia Rasa marah dia sangat tinggi Pandang tak boleh semua tak boleh sebab dia memang orang yang pemarah Dan orang ni biasanya dia akan selalu mencetuskan pergaduhan sebab dia memang kaki marah dia Bila marah diikuti oleh kata-kata, diikuti oleh perbuatan Okey. Baik, ada juga rakan-rakan kita ataupun kawan-kawan kita yang menghadapi konflik dengan ibu bapa masing-masing. Okey. Biasalah apabila kanak-kanak mencapai umur remaja, dia menjadi lebih berdikari tak mau kurang cakap dengan ibu bapa nak buat sendiri, tak nak ikut mak ayah mak ayah balik kampung tak nak ikut, duduk dalam bilik Okey, jadi mak ayah pun rasa tak selesa lah kurang bercakap mungkin mungkin pasal kerja sekolah, mungkin pasal peraturan di rumah nak kebebasan duit saku tak cukup aktiviti sosial di luar rumah Jadi ini semua akan menyebabkan konflik antara ibu bapa dan juga remaja Sebagai ibu bapa perlu mengelak berlaku perbuatan kuasa semasa konflik Jika remaja menjadi marah, ibu bapa perlu menjalankan supaya perbincangan ditengahan dan disambung semula apabila keadaan lebih tenang. Itu dia. Bila dah satu sampai tahap tak boleh kawal kemarahan, kita stop. Cakap mak ayah kena stopkan dia punya konflik tadi, pergaduhan tadi, pertengkaran tadi. Kita stop, kita sambung besok. Bila dah tenang, kita sambung balik bincang. Tapi berbincang kena ada perbincangan untuk menyelesaikan konflik tadi. Baik, kesan-kesan konflik Baik, kita tengok apakah kesan-kesan konflik terhadap individu dulu dalam buku awak pun ada tu. Okey, dalam teks awak ada Okey, kesan-kesan konflik. Jadi kita tengok yang diberikan ni. Okey, yang pertama sekali dari segi emosi emosi tidak stabil. Ini kepada kesan kepada diri sendirilah kecewa, cepat naik marah, rasa letih sepanjang masa,
sukar fokus, saya tadi dah ada sebut kan, mudah risau ya, terhadap perkara-perkara yang kecil, benda-benda kecil pun, remeh-remeh pun dia risau ya, padahal benda itu tak sepatutnya pun dia risau kan. Sering merasa cemas, sering berimajinasi berlaku perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Dia terbayang benda-benda buruk ya, negatif saja ya. Ini kesan konflik dan stres kepada individu. Baik, macam mana pula kesan dia kepada keluarga terhadap keluarga Pertama, hubungan keluarga akan menjadi renggang Awak dengan abang tak bercakap, dengan kakak kurang menegur dengan mak ayah bersama merasa tersisih dan tidak disayangi bergaduh dengan mak ayah kita lah kita merasa tersisih dan tidak disayangi. Itu dia kesan konflik dengan dua bapa tadi kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda. Sebenarnya gurau senda ni penting gurau senda di kalangan keluarga ni penting. Ini sebab dia akan merapatkan hubungan kita nak time PKP ni 24 jam kat rumah, semua orang ada kat rumah Jadi kalau boleh jangan ada perselisihan cari idea bagaimana nak bergurau dengan mak ayah tapi jangan lebih-lebih pula gurau lebih kurang dah lah yang positif, jangan gurau lebih-lebih pula mudah mengajuk, bermasam muka dan iri hati antara adik-beradik. Ini pun tak baik Okey, jangan mudah bermasam muka time PKP ni kita dah berapa hari ni, dekat 2 bulan PKP kat rumah. Mungkin ada yang dah masam muka, mungkin ada yang dah marah ke adik-beradik, marah ke abang dan sebagainya. Itu kita kena kawal lah Tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ini dia memberontak lah Ini memberontak. Ini saya biasa tangani lah Dia mengalami masalah di rumah bila tanya mak ayah dah bercerai bila tanya duduk dengan abang ada satu kes, dia tinggal dengan abang dia, dengan kakak dia mak ayah dia bercerai, mak bapak dia pun tak tahu ke mana, mak dia pun ada duduk di cawkit tu tapi mak dia tak tahu duduk mana jadi dia tinggal dengan abang dan kakak dia di rumah flat. Masa tu di flat bilik lah setiap pagi dia akan ambil duit daripada mak dia di cawkit tu, baru pergi sekolah dia nak jumpa mak dia pergi cawkit lah, mak dia berniaga di pasar cawkit tu tu dia. Ini biasa saya jumpa lah kes-kes macam ni anak-anak jadi di sekolah masalah bila masalah macam ni di sekolah dia mengalami masalah disiplin okey. Ni pun sama lebih kurang tengok okey. Saya nak tengok yang ni lah, bagaimana kita nak selesaikan konflik memahami dan mengawal perasaan anda. Ini penting jangan cepat bila satu berlaku kita cepat meluahkan perasaan kita. Jangan kita kena bertenang, kita kena faham apa masalah dia baru kita fikirkan apakah yang perlu kita buat kita kena kawal perasaan, bukan terus melenting berbincang bersama-sama. Okey, cari tempat yang neutral okey. Semua pihak mesti bersetuju untuk bergabung bahu dalam menyelesaikan tersebut dan menerima peraturan telah ditetapkan contohnya tidak mengindik. Ini cikgu selalu mengalami lah bila awak bergaduh kita akan panggil mak ayah, kedua ibu mak ayah akan duduk dengan awak sekali, bincang, kita cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan masalah. Kadang-kadang punca pergaduhan itu kecil saja okey, tapi bila dah bergaduh dia jadi besar bila dah ada sentuhan fizikal dia jadi besar okey. Tumpukan pada topik, jangan sentuh perkara yang lain daripada punca masalah kita kita tumpukan pada apa punca sebenarnya masalah konflik tersebut. Jangan semua disebut tak boleh macam tu satu perkara saja, satu perkara dengar pihak lain. Jangan ni yang ingat kita saja betul okey, yang ingat kita saja betul
Okey, sekejap ya. Okey. OPV, other people view, dengar daripada pihak lain, itu penting. Jangan kita saja betul. Dengar cakap cikgu anda, kaunselor anda, ibu bapa anda, abang-abang anda, kawan-kawan anda, dengar sama, ya. Dengar pendapat mereka. Jadi kita ambil mana yang kita timbang betul-betul, kita ambil mana yang positif yang untuk menyelesaikan masalah. Bersikap terbuka. Ini juga penting, ya. Fikirkan cara penyelesaian, cara jalan, ya. Jika punya jalan buntu, dapatkan bantuan orang lain, ya. Okey, kalau kita dah jumpa daripada depan tak selesai juga, kita cari orang lain untuk menyelesaikan masalah, ya. Baik, kesan-kesan konflik dan stres ni ikut buku teks kita ada 3, iaitu dipanggil satu, sengaja mencederakan diri sendiri, sengaja mencederakan diri sendiri, ada dia. Okey. Yang keduanya, mengambil ubatan tanpa preskripsi yang betul, maka Panadol sepatutnya 2 biji maksimum kan, dia bantai sampai 10 biji. Ni dia dah selesai masalah, kesan tu lah. Dia selesai masalah cara mudah, makan Panadol 10 biji. Minum, makan ubat-ubatan sampai 20-30 biji, okey. Kemudian terlibat dalam penyalahgunaan bahan, ini dadah lah, ataupun minum arak ataupun dadah. Jadi itu dalam antara cara-cara yang salah, untuk menyelesaikan masalah dan juga konflik, okey. Baik. Awak ingat mungkin mencederakan diri sendiri ni berlaku kat luar negara saja, okey. Tapi sebenarnya di Malaysia juga ada, Saya ada terjumpa satu artikel, okey. Mencederakan diri sendiri di Malaysia, Baik. Okey, saya berumur 26, dan saya rapat dengan seorang gadis berumur 16 tahun, ceritanya panjang. Dia adalah anak kepada bos saya, okey. Dia budak perempuan tadi beritahu dia bapa dia yang pemarah, okey, membuli dia secara verbal, secara perkataan, okey. Dan dia perasan perkara ni sejak 4 bulan yang lepas, dan dekat pejabat pun tahulah bos dia pun bukan orang yang baik ataupun orang yang nice people, okey. Dan semalam dia beritahu saya dia telah potong cut herself. Dia telah potong tangan dia, biasanya di tangan lah, Dan ini bukanlah kali pertama, okey. Okey. Dan dia rasakan perlu ada satu pertubuhan yang membantu kes-kes seperti ini, okey. Jadi di Malaysia juga ada, di Malaysia juga ada kes dipanggil DSH, Deliberate Self Harm, dalam buku awak tu ada tulis tu Deliberate Self Harm, surat 162, nanti tengok buku teks, tengok 162, Deliberate Self Harm, ataupun mencederakan diri sendiri, di tangan dan sebagainya. Biasanya di tangan lah, okey. Di tangan kita ada urat yang besar, okey. Bila kita potong saja, darah akan keluarlah, keluar lama kelamaan badan kita akan kekurangan darah dan boleh menyebabkan kematian, kalau dalam jangka masa yang lama lah tak dibantu, okey. Ini isu tadi tu, isu penyalahgunaan bahan, okey. Biasanya ialah dadah lah, okey. Dan cara jalan mudah, okey, cara jalan mudah untuk menyelesaikan masalah stres dan konflik tadi, ambil dadah, okey. Dadah ni pula dia punya perangai lagi kita ambil
lagi banyak dos kita perlukan untuk sampai high tu kalau tak cukup high lagi lama kita ambil lagi banyak dos dadah yang kita perlu untuk dapatkan dia punya high tadi itu dadah okey. Dan yang ketiga saya sebutkan tadi ialah overdose overdose, mengambil ubat-ubatan secara berlebihan, cara yang salah untuk mengatasi konflik dan stres. Baik, macam mana kita nak tahu seseorang itu mengambil ubat yang berlebihan ataupun overdose? Okey, dia akan rasa pening dia pening, halusinasi. Halusinasi ni maksudnya dia tak berada dalam dunia sebenar lah cakap umur berapa tu dia halusinasi, kekeliruan muntah, sawan, kesukaran bernafas nafas dia macam susah loya, mengantuk, pendarahan dalaman, kejang perut, gangguan visual, koma. Yang teruk ni koma ni, berdengkur berdengkur ni tak tahulah kalau tanda-tanda apa dia overdose jerit-jerit dan lain-lain okey. Bagaimana kita nak memberi pertolongan cemas pada orang yang overdose pertama sekali bertenang okey. Apa-apa pun dalam hidup ini dalam menyelesaikan masalah dalam hidup ni kita hendaklah bertenang okey, bertenang. Dan panggil ambulans ambil ambulans. Jika pesakit hilang kesedaran tapi masih bernafas, letak mereka secara mengiring okey, kita dah belajar untuk mencemaskan. Jadi posisi posisi rehat ialah mengiring okey, kita tak nak beri tekanan pada dia punya paru-paru dan jantung Periksa pernafasan secara berterusan dan pantau sehingga bantuan tiba. Ni jika kita jangan biarkan dia sesedang sekejap kita periksa pernafasan dia dan pantau, jangan tinggal 10 kili dia kena ada orang jaga sampai paramedik tiba Jangan cuba untuk membuat pesakit muntah, jangan memaksa dan dia makan pil banyak-banyak kita nak keluarkan pil tersebut paksa dia muntah, tak boleh Jangan memaksa atau memberi mereka sebarang minuman ataupun makanan. Ambil pil yang mereka gunakan atau bekas ubat yang tersebut ke hospital dengan anda. Jadi apa benda tengok, mungkin sampul ke, mungkin botol ke dan sebagainya, bawa supaya doktor tahu apakah ubat yang dia makan Walaupun pesakit seolah tidak sedar semula, jangan tinggalkan mereka, bantu mereka ke hospital berkaitan untuk mengelak komplikasi seterusnya. Baik, ini ada 3 cara yang salah. Bagaimana 3 cara yang salah menangani stres dan konflik iaitu deliberate self-harm ataupun pencegahan diri sendiri. Yang kedua, overdose, mengambil ubat berlebihan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan bahan dadah lah Ini cara yang salah untuk menangani konflik dan stres kita. Saya rasa itu saja. Nanti cikgu akan berikan latihan Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.